Dekat dalam dunia ni guys, kita tahu ada pelbagai jawatan-jawatan yang perlu disandang oleh manusia-manusia sejagat. Gitu. Kalau nak tahu guys, dekat dalam dunia ni juga ada jawatan dalam badan kerajaan yang sangat-sangat aneh dan juga ganjil yang pernah wujud. Korang mesti tak percaya punya yang jawatan-jawatan ni memang ada dalam badan kerajaan sesebuah negara ni. Kejap lagi kita akan beritahu korang apa jawatan ataupun apa yang pelik, apa yang ganjil. So korang jangan lupa tekan like, tekan juga subscribe dan juga hit bell notification. Kita layan intro macam biasa. Lepas tu kita kasih cerita. Let's roll it. Okay guys, percaya atau tak, macam Acah cakap tadi, kat dalam dunia ni sebenarnya ada wujudnya menteri-menteri yang pelik-pelik jawatan ni. Contoh dekat Malaysia ni kan, Acah pernah dengar lah ada orang ni sebut, ada seorang ahli politik ni sebut dekat parlimen, dia kata diorang ni dibayar gaji untuk jadi menteri temenung. Supaya kita tahulah menteri mana kan. Tapi macam pernah dengar, tapi macam ya macam bukan. Alah, sosial media sekarang bukan boleh percaya kan. Okay guys, kita nak cerita pasal apa yang Acah nak bagi tahu korang. Okay, antara menteri yang pertama Acap nak sebut ni, apa tugas dia? Bagi Acap benda ni pelik lah, sebab dia ni tak bekerja dengan manusia. Dia banyak bekerja dengan robot. Macam mana tu jadi menteri kepada robot-robot? Nama menteri ni adalah Menteri Kecerdasan Buatan, ataupun dalam bahasa English dia ataupun bahasa saintifik dia, kecerdasan buatan ni adalah AI, yang berkaitan dengan yalah, macam Iron Man lah, senang cerita dia ni kan. Okey, kementerian ni diwujudkan secara rasmi di Emirat Arab Bersatu, UAE. Okey, tercetusnya idea jawatan ini adalah dari seorang yang bernama Omar Al-Ulama. Beliau merupakan seorang graduan dalam bidang perniagaan dan pengurusan di Universiti Amerika di Dubai. Pada awalnya, beliau membantu usaha kerajaan dalam visi memanfaatkan kementerian ini dengan memperkenalkan program kecerdasan buatan kebangsaan pertama atau dikenali sebagai, macam saya cakap tadi, Artificial Intelligence, AI program lah. Dia ni antara orang yang bijak tau guys. Tapi dekat negara lain dia kata belum ada lagi yang start nak buat benda ni. UAE kan kaya kan. Okey, kenapa dia buat macam ni? Tujuan penubuhan baru ini adalah untuk menjadikan negara UAE sebagai negara yang pertama sekaligus mendahului dalam bidang tersebut pada era 2030. Maknanya dekat negara lain guys yang diorang apa ni cuba nak beat kan, macam Amerika, Rusia, Jepun, diorang ni belum terfikir lagi idea yang dikeluarkan oleh beliau tadi ini. So apa tugas diorang guys? Untuk kementerian ini diorang mengkhususkan pengaplikasian dalam bidang teknologi, pendidikan dan juga angkasa tenaga. Dan tak silap Acap, diorang baru saja berbincang nak menyelitkan juga orang kata bidang pengangkutan kat dalam tu, sebab diorang target selepas 2030 mereka ni dah menggunakan sifar minyak. Dahsyat guys, UAE dah nak pakai tenaga solar sistem bagai kan. Kita ni duk bergaduh lagi RON 95, RON 97 asyik naik harga. Macam mana? Okay guys, untuk yang kedua ni, yang ni kalau ada dekat Malaysia ni best. Sebab negara-negara yang asyik-asyik ada masalah politik ni, yang asyik-asyik bergaduh pasal politik, rakyat tak puas hati dengan ahli politik, politician tak bergaduh pun tak sah kalau dekat negara kita ni kan. Tapi dekat satu negara ni, diorang mewujudkan satu kementerian. Apa nama kementerian ni? Menteri Kegembiraan Negara. Di mana menteri ini diperkenalkan pada 10 Februari tahun 2016. Dan sekali lagi guys, kalau korang nak tahu, menteri ini juga diwujudkan di UAE. Ohud Al-Rumi merupakan seorang sarjana dalam bidang ekonomi dan perniagaan, telah dilantik oleh kerajaan UAE untuk mewujudkan Kementerian Kegembiraan dan Kebajikan Negara. Nampak tak? Nampak tak? Diorang punya usaha nak buatkan negara diorang ni happy. Okey, menteri ini diwujudkan bertujuan untuk meningkatkan tahap kegembiraan masyarakat UAE kepada tahap yang lebih baik bagi menggalakkan nilai gaya hidup yang lebih positif. Bukan itu saja guys, diorang juga ada inisiatif untuk mewujudkan penambahbaikan hubungan antara masyarakat dan juga kerajaan supaya pergolakan politik dan ketidaksefahaman antara masyarakat dan kerajaan boleh
dibentuk dan diperbaiki dari semasa ke semasa. Dahsyat, usaha diorang ni mantap kan. And satu lagi guys, diorang juga merangkumi inisiatif kerajaan untuk melahirkan rakyat yang sentiasa berbudaya, mementingkan sikap suka membaca dan keprihatinan bagi kepentingan kesejahteraan bagi gaya hidup yang bersepadu. Senang cerita guys, diorang ni percaya kalau rakyat ni sayang kepada kerajaan dan kerajaan mengutamakan rakyat, diorang boleh bersatu padu dan mampu untuk melahirkan sebuah negara yang penuh dengan kesejahteraan dan juga gaya hidup yang lebih sihat. Macam ni lah, ada bonding. Okey, selain itu guys, pihak pengurusan pekerjaan juga perlu menitikkan berat dalam hal-hal ini dekat tempat kerja. Bukan sahaja di dalam golongan kerajaan, bos-bos juga diorang kena orang kata apa, meneutralisekan. Tak ada toxic ni. Dekat TikTok UAE kau tak akan jumpa lagu dia mana toxic. Tak ada sebab mereka memang sangat menitik beratkan tentang kebahagiaan rakyat dan juga negara. Okay guys, kita dah happy. Kita dah ada kerajaan yang bahagia. Nampak tak betapa bahagianya Acap masa elaboratekan point yang kedua tadi. Tapi yang ketiga ni pun style juga. Menteri ni kalau ada dekat Malaysia, kita takkan ada masalah manusia-manusia yang kononnya tidak berteman. Kononnya dalam keadaan yang sendu setiap masa. Kerana menteri ini akan menyelesaikan masalah anda. Kalau korang tahu guys, ada satu negara ni mempunyai satu jawatan menteri di mana menteri itu diberi nama sebagai Menteri Kesunyian. Kau ingat Lonely tak ada menteri ke? Okey, menteri ini diperkenalkan pada tahun 2017 dan dilancarkan serta dipersetujui oleh rakyat jelata pada Oktober 2018. Okey guys, senang ceritalah, dalam era moden macam sekarang ni, interaksi antara manusia lebih banyak dengan phone. Diorang pun tak ada sangat nak bercakap sama manusia kan. Kalau jumpa member-member sebelah-sebelah pun scroll IG. Media sosial ni dah jadi keutamaan untuk manusia sejagat sekarang. Sebabkan inilah, hal ini juga yang menyebabkan wujudnya individu-individu yang menghadapi kemurungan. Katanya diorang ni sebenarnya hakikatnya nampak dekat media sosial tu happy, nampak kat media sosial tu rio, tapi secara realitinya guys, mereka ni adalah tergolong daripada manusia-manusia yang menghadapi masalah jiwa disebabkan oleh satu angkara, kesunyian guys. Bila dunia realiti ni kita sunyi, kita tak teman nak bercakap, nak meluah, kita akan terjerumus dalam kemurungan. Dan kemurungan ini bukan perkara yang baik guys. Kita tahu antara statistik, penyumbang statistik negara di mana kes bunuh diri banyak datangnya daripada kes kemurungan. Sebab itulah perkara ini diutamakan di negara ini, yang telah pun menyebabkan diorang memperkenalkan idea ini untuk mewujudkan Menteri Kesunyian bagi membaiki tahap mental masyarakat mereka sendiri. Dekat UK sana ada guys benda macam ni, sebab diorang memang menitik beratkan. Diorang rakyat ramai kan, kadang-kadang tak semua orang diorang dapat approach kan. So bila ada Menteri Kesunyian ni, harapnya boleh membantu kesihatan mental masyarakat mereka di sana. Okey, apa aktiviti diorang? Apa function Menteri Kesunyian ni? Antara aktiviti yang dilakukan oleh badan kabinet ni, diorang dekat bandar kan, diorang sentiasa akan melatih golongan-golongan muda ni untuk bekerjasama dengan golongan-golongan lebih umur, tak nak sebut tua, dia lebih umur dalam kemahiran teknologi digital. Senang cerita lah kan, kalau dekat dunia sana, diorang ni lebih kepada macam, okey, budak-budak dah pandai main TikTok, dah pandai main IG, dah pandai main filter, Snapchat, whatever is it. So dekat sini, bila menteri ni masuk, diorang akan adakan aktiviti-aktiviti di mana golongan tua pun boleh main TikTok. They know how to use it, the technology of the digital. Nampak tak? Tapi betul guys, diorang memang akan ada setiap hari tu untuk diorang bersama-sama berkumpul. Diorang bukan gotong royong diorang bukan sama-sama duduk sama-sama gunting rumput, tak. Diorang duduk sama-sama, diorang selami teknologi digital dan masing-masing akan dapat kemahiran yang mereka mungkin tak pernah belajar di usia muda, dan juga orang muda akan dapat satu pengalaman ataupun satu tata cara datangnya daripada golongan tua. Macam itulah, each other lah, senang cerita. So guys, itulah dia Acap nak share dengan korang 3 menteri yang bagi Acap pelik tapi function dekat dalam dunia ni. Kalau Malaysia ada menteri-menteri ni, apa korang rasa? Adakah negara kita lebih sejahtera, lebih baik ataupun lebih hua ke? Okay guys,
Kita jumpa di video akan datang. Acap rasa sampai sini je video ni. Sebab kalau Acap jumpa lagi menteri-menteri yang pelik, kita akan jumpa lagi lah dekat video akan datang. Mungkin kalau korang nak part 2, korang boleh drop dekat komen bawah. Kita jumpa di video akan datang. Jangan lupa like, subscribe juga hit bell notification guys. I see you when I see you. Watch out lu. Bye. Cakap laju kan? Naik berak. Bye.